Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Dynamics DAM 10903. So ini kita punya topik yang terakhir, Kinetics of Rigid Body. So topik ni besar tapi kita punya coverage kecil saja. So mula-mula apa yang kita nak kena tahu ni, moment of inertia. Moment of inertia ni paling susah sekali kat dunia ni. Bukan dunia lah, tipu kan. Tapi dia susah lah. Tetapi kita punya coverage kecil. So moment of inertia ni by definition, the moment of inertia of a differential area dA about x and y axis dy sama dengan y square dA sama dengan diy x square dA. So ini explanation dia. So kalau awak tengok dia punya ni, so moment of inertia untuk ix, so ini dia. So ini iy. Tapi kalau kita nak simplify, so ini simplification kepada dia. So moment of inertia. So pertama kali dia ada moment. So untuk ada moment mesti ada rotational point. So ni paling penting untuk moment of inertia. Dekat mana dia punya rotational point. So katakanlah kita ada front view ni kan. So dia rotate dekat center. So ini kita punya rotational point. So kita punya moment of inertia dekat point ni. So ini kalau kita tengok dari depan, kita akan nampak macam ni lah. So kalau kita tengok side view, so ini kita punya moment of inertia about center. Walau bagaimanapun, kita boleh rotate tempat lain. Kita boleh rotate ke ujung sini, ke ujung sini, ke ujung sini kan. So moment of inertia boleh berubah-ubah. Kalau awak rotate kat tengah, dia akan jadi value dia lain. Kalau awak rotate kat tepi, dia akan jadi value lain. Lepas tu dia ada distance of the acted force. So ni masalah kita sebenarnya ialah distance-nya. Kalaulah distance ni sama, tak ada masalah kan. Ni satu pendek, satu panjang kan. So rotation dia punya location pun akan memainkan peranan. Kalaulah awak pusing 90 darjah, dia punya moment of inertia tak sama kan. Kalau sini pendek, sini panjang, dengan sini panjang, sini pendek, tak sama dia punya value. So ini sebab tu ada masalah besar sebenarnya. So tadi moment, so moment of inertia. So ini inertia pula. So inertia ni a tendency to do nothing or to remain unchanged. Sini dia punya definition lah. So tapi untuk moment of inertia, kita pejam mata, walau kita cakap dia punya thickness ni flat, walaupun dia ada panjang, tetapi kita assume dia flat. So yang penting ialah area kan. So kalau awak tengok sini kan, so yang penting ialah area ni yang penting kan, bukan thickness ni kan. So moment of inertia. So sebab tu kalau check lain, dia akan jadi second moment of area. So basically benda sama jugalah. So dia punya value ni, so value of moment of inertia, so general form dia ni, susah sikit ni. So I sama dengan something mass darab dengan distance square ni. So yang something ni dia akan berubah ikut bentuk. Kalau dia bulat, dia bentuk lain, empat segi lain, kalau lonjong lain, kalau empat segi macam ni lain, kalau empat segi rotation lain kan. So sangat-sangat susah. So saya rasa tak ada siapa pun akan hafal. So takkan ada soalan pun. Takkan ada satu soalan pun dia suruh awak cari dia punya moment of inertia kan. Tu kalau ada soalan pun kita akan bagi. Katakan macam ini. Actually dia punya, ni pun saya kurang pasti apa dia punya moment of inertia. Yang saya tahu ni 1/12 B ni panjang ini H kuasa 3 ni saya tahulah sebab dia common kan, 4 segi kan. So ada banyak bentuk yang kadang-kadang saya pun tak tahu. So untuk simplify, mostly kan, kita akan guna radius of gyration K ni kan. So bila kita guna radius of gyration ni, automatically kita hilangkan yang depan ni kan. So kita terus guna radius of gyration. So I sama dengan mk squared. So katakanlah
Saya bagi awak radius of gyration kan. So awak terus masuk je kan. So kat sini definition dia kan. So the radius of gyrations of an area about an axis has units of length and is a quantity that is often used for design of columns in structural mechanics. So untuk diploma kita tak ada structural mechanics, tapi kemungkinan besar kalaulah awak masuk pure kan, so awak akan belajar structural mechanics kan. Kalau awak belajar manufacturing, kemungkinan besar awak tak jumpalah binatang ni kan. So ini radius of gyration. Purpose dia kan, supaya kita boleh eliminate depan ni kan. So yang ni mostly dah ada dalam books lah, kuantiti 4 segi ni berapa kan. So ini biasanya, so soalan biasanya kita akan bagi sama ada radius of gyration. So kalau kita bagi radius of gyration, so awak masukkan K je dalam ni. Kalaulah kita bagi formula, so awak boleh guna formula kan. So ini slide pula ni. So ni contoh ni. So ini contoh dia, moment of inertia of composite area. So shape ni actually kita ada dua rod. So ni rod yang pertama, ni rod yang kedua kan. So setiap rod ni ada moment of inertia dia sendiri. So kat sini dia ada bagi the pendulum, lepas tu dia punya weight setiap rod 10 kg. Lepas tu dia bagi moment of inertia of axis passing through point O. So dia tanya berapakah moment of inertia kat point O, sebab dia nak rotate dekat point O kan. So ni rotational point dia. So lepas tu dekat sini, the given the inertia of each rod through its center is 1/12. Ni yang saya cakap tadi. So untuk rod, untuk pendulum ni, so dia punya I, moment of inertia 1/12 ml². Jadi senang je kan. L ni ialah total length kan. So macam mana awak nak buat? Sebenarnya kita nak cari moment of inertia kat point O ni. So apa yang kita kena buat, kita kena cari moment of inertia dekat dia pun center dulu. So yang ini kat center dia, yang ni kat center dia kan. So kita klik dulu. So kita cari individual moment of inertia kan. So ini yang pertama ni kan. So kita ambil cari yang ni dulu. I1C ni, center ni. So 1/12 ml² kan. M dia 10, L dia 2 kan. So ia akan dapat 3.33 kg meter square. Itu satu kan. So ni yang kedua pula ni kan. So ia akan dapat benda sama sebenarnya ni. So 1/2C kan. 1/12 M di distance. Oh ini salah ni. Tak maaf lah. Ni 1/1. Dia betul kan? Nanti tolong betulkan. Ni 1, ni 1. Okay, tak apa. Saya dah betulkan dah. So ni 1, ni 1. So basically moment of inertia dekat point sini ni sama dengan 1/12. Ini yang dia dah bagi ni kan. 1/12 ni kan. So mass dia 10 kg. Dan berapakah total distance dia? So total distance ni 2. So 1 tambah 1. So 1/12, 10, 2 kosong 2. So dia akan dapat benda yang sama kan. So sebab dia benda yang sama kan, so dia akan dapat, sepatutnya dapat moment of inertia yang sama. So tu pertama. So lepas tu kita nak bawa moment of inertia ni ke sini, ke point O ni. So apa yang kita kena bawa benda ni bawa ke sini. So benda ni kita bawa ke sini kan. So ada dua perkara kan. So ini moment of inertia dekat point O ni kan. So moment inertia dekat point C, lepas tu awak bawa ke point O. So ini M1 ni mass dia, dan di satu ni lah distance berapa banyak awak bergerakkan. So yang ni awak gerakkan 1 kan. So yang ini, yang kedua ni, so moment of inertia dia ni awak gerakkan ke sini. So awak akan gerakkan 2 kan, 2 ni kan. So bila awak calculate, so awak dapat moment of inertia yang tak harmoni 1. Lepas tu ni berapa mass dengan berapa jauh awak gerakkan. So ni gerakkan 1. So ni yang kedua, dengan berapa banyak awak gerakkan tu kedua. So ini awak gerakkan 2. So dia semua pergi ke sini.
So totally awak akan dapat 56.67 kilogram. So ini pun silap juga. So kilogram meter square. So itu saja untuk Moment of Indonesia. So terima kasih.